Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua guru-guru, terutama sekali guru-guru ekonomi yang mengajar di tingkatan 4, 5, 6 dan juga pensyarah-pensyarah yang mengajar ekonomi di peringkat diploma atau ijazah bagi kali pertama pelajar mereka mengambil ekonomi. Nama saya Dr. Hamzaid bin Yahya. Saya adalah bekas pensyarah di Fakulti Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia. Mulai pada bulan September ini, September 2020, saya akan mengendalikan program apa yang saya panggil Belajar Ekonomi bersama Dr. Hamzaid. Program ini dilancarkan atas beberapa tujuan. Pertama sekali ialah mulai tahun 2020 ini peranan pembelajaran online telah dipertingkatkan. Dan untuk menjalankan program online ini, saya yakin bahawa guru-guru terpaksa memberi syarahan dalam video dan diedarkan masuk melalui komputer atau laptop masing-masing, dan pelajar akan mengikuti program tersebut secara online. Dan saya rasa tugas ini tidak mudah. Tidak semua guru mempunyai keyakinan yang tinggi untuk mengendalikan kuliahnya di dalam ataupun secara online. Jadi apa yang saya nak lakukan ialah dengan melalui program ini, saya dapat membantu guru-guru untuk menyediakan kuliah pembelajaran ekonomi secara online. Jadi guru-guru boleh menggunakan program ini untuk diberikan kepada pelajar-pelajar. Jadi maksud saya mungkin akan dapat mengurangkan beban guru. Kedua, saya juga tujukan program ini untuk membantu pelajar. Saya dapati pada hari ini minat pelajar dalam bidang ekonomi atau kertas ekonomi ini nampaknya semakin merosot. Salah satu anggapan yang biasa dikeluarkan oleh pelajar yang disebut atau pelajar ialah ekonomi ini susah. Saya agak heran jugalah, bagaimanakah ekonomi itu boleh dianggap susah. Saya belajar ekonomi pada umur saya di tingkat 16 tahun. Masih di tingkatan 6. Saya masuk tingkatan 6, umur saya 16 tahun. Dan saya masuk Universiti Melaya pada umur saya 18 tahun. Saya keluar universiti umur 21 tahun. Tamat pengajian umur 21 tahun. Dan kemudian saya terus berkhidmat dengan Universiti Kebangsaan. Dan buku ekonomi yang pertama dalam bahasa Melayu, saya yang tulis. Saya tulis buku ekonomi tersebut, iaitu pada tahun 78. Masa itu saya berumur 24 tahun. Kenapa saya boleh buat? Kerana saya mendapati bahawa subjek ekonomi ini sungguh menarik dan sangat mudah. Pasal ekonomi ini bercerita balik apa yang kita lakukan di dalam dunia yang sebenarnya.
Ekonomi ini tidak lain dan tidak bukan adalah menceritakan balik atau menulis balik kelakuan kita, kelakuan usahawan dan kelakuan sebuah negara. Saya selalu bercakap dalam siri ceramah saya mengatakan belajar ekonomi ini ialah supaya seperti kita belajar dalam kehidupan kita. Pergolakan yang berlaku dalam ekonomi itu sama dengan pergolakan yang berlaku pada diri kita sebenarnya. Maksud saya ialah kita hidup ini ada masa kita sihat, ada masa kita demam, ada masa kita sakit tenat, kemudian kita berubat. Dah berubat, kita pulih balik semula. Kalau kita demam, kita ambillah ubat demam dan kemudian kita akan pulih balik insya-Allah. Dan biasanya begitulah. Apabila kita pulih balik, apa yang berlaku? Kita seronok. Dengan keseronokan itu kadang kita lupa untuk menjaga makan kita, tidur kita, rehat kita dan sebagainya. Dan akhirnya kita demam balik semula. Rosot kesihatan kita. Kemudian kita berubat lagi. Jumpa doktor, makan ubat dan pulih semula, naik lagi. Kita semakin sihat semula. Jadi kedudukan ekonomi itu sama begitu. Kita tengok ekonomi sebuah negara, mana-mana negara di dunia ini akan melalui fasa yang sama. Kalau kita sihat dalam ekonomi itu, kita panggil recovery. Ekonomi kita melonjak. Kita seronok. Apabila ekonomi kita berkembang, iaitu graf kita naik, semua faktor pengeluaran, buruh, modal, tanah, sebagainya, apa yang ada dalam negara tersebut akan digunakan di dalam proses pengeluaran. Apabila kita berkembang, macam-macamlah kita berbelanja, dan akhirnya kita akan mengalami kemelesetan balik semula. Kita meleset, kita jadi, kalau dalam badan kita itu kita akan demam. Dalam ekonomi, kalau negara itu mengalami demam, ekonomi mengalami kemelesetan. Dan kita akan berusaha bagaimana caranya untuk memulihkan ekonomi. Dan kemudian kita akan pulih semula. Jadi kalau kita boleh kaitkan pembelajaran ekonomi ini dengan kelakuan kita, kita akan dapati bahawa ekonomi ini sangat mudah dan sangat menarik. Ekonomi tidak seperti sejarah. Kita menghafal. Tapi ekonomi bukan menghafal. Ekonomi kita faham. Kalau kita faham, kita akan mudah belajar, kita akan seronok belajar. Sebab itu dalam ekonomi, banyak kelakuan-kelakuan kita itu dipindahkan dalam bentuk rajah. Kerana rajah, nampak rajah saja kita dah boleh explain. Kita boleh terangkan apa yang berlaku. Jadi, saya mengharapkan dengan keadaan dunia yang semakin moden, semakin maju, pengetahuan ekonomi ada sangat perlu kerana ekonomi akan berjalan sangat kompleks. Apa yang berlaku di China akan memberi kesan kepada Amerika. Apa yang berlaku di Amerika akhirnya dan juga China akan memberi kesan kepada kita. Apabila beri kesan kepada kita, kalau kesannya positif, maka ekonomi kita akan semakin berkembang. Apabila ekonomi berkembang,
rakyat akan semakin seronok kerana tingkat kebajikan dia, kesihatan mereka akan semakin baik. Tapi kalau apa yang berlaku di luar negara itu akan memberi kesan yang negatif kepada negara kita, ekonomi kita akan meleset. Atau ekonomi kita akan demam. Dan kita akan berusaha untuk memulihkan balik semula supaya dia akan berkembang balik. Jadi, ekonomi akan berjalan dari bergerak, maju, recover, kemudian dia akan meleset, dan kemudian dia akan berkembang balik semula, dan meleset kemudian, dan sebaliknya seterusnya dia akan kembang dan undulating, proses turun naik ini akan sentiasa berlaku. Ini secara automatik, saudara-saudari. Macam kita lah, kita kadang kita demam, kita tak tahu apa sebabnya demam pun. Ada kita demam. Dalam ekonomi pun sama, ada dia meleset. Kita tak tahu apa yang sebabnya dia meleset. Bila kita buat kajian, baru kita nampak mengapa ekonomi kita meleset, mengapa ekonomi kita berkembang dan sebagainya. Jadi, saya mengharapkan semua pelajar-pelajar di tingkatan 4 yang berminat dalam ekonomi, cuba tengok siri ceramah saya, siri pengajaran saya dalam YouTube. Saya akan terangkan bagaimana mudahnya ekonomi itu, terutama di peringkat awal, bagaimana mudahnya dan seronoknya ekonomi itu. Dan saudara-saudari boleh mempelajari secara santai dengan kaedah pengajaran saya yang saya letakkan dalam YouTube ini. Tiap-tiap satu kuliah jarak tempoh masanya tak panjang, di antara 10 minit hingga 15 minit bagi satu-satu tajuk. Jadi saudara-saudari boleh mengikuti program itu laptop dengan menggunakan laptop saudara-saudari ataupun menggunakan handset saudara-saudari. Saudara-saudari berduduk di kantin bersama kawan-kawan, boleh tengok handset saudara, buka YouTube, tengok saya punya kuliah. Jadi dengan cara demikian, secara tidak langsung, saudara-saudari dapat mempelajari ekonomi ini dengan mudah. Jadi apa yang saya nak tekankan balik dalam kaedah pembelajaran ekonomi ini adalah satu subjek yang sangat mudah kerana dia menceritakan kembali kelakuan kita. Bagaimana kita berbelanja, bagaimana kita membeli barangan, bagaimana kita minum, kita main bola, kita penat. Kita kejar apa dulu apabila kita habis main bola. Kita tak terus kejar nasi tau. Ada orang terus kejar nasi, makan nasi. Tidak. Dia akan berebut dapatkan air. Kenapa dalam masa bulan puasa kita berbelanja banyak? Pasal kita lapar. Dan kita tengok kuih-muih, lauk pauk yang ada dalam bazar Ramadan itu, semuanya menyeronokkan. Dan keinginan kita untuk beli memang tinggi. Kerana itu sebabnya dalam bulan puasa agak sukar kita untuk mengawal perbelanjaan kita. Tengok sini sedap, tengok sana sedap, tengok sini sedap. Kadang kuih kita beli sampai 4-5 jenis. Balik kita buka, kita baru makan satu. Ini saja kita dah kenyang. Dan yang lain kita tak boleh makan. Kita tengok je. Ini kelakuan kita dalam dunia sebenarnya. Dan itulah yang akan diterangkan di dalam ekonomi. Saya akan bawa saudara-saudari daripada peringkat bawah yang paling mudah sekali. Kelakuan kita. Keadaan kita dalam ekonomi itu. Kerana pokok pangkalnya ekonomi itu adalah menceritakan tentang
tingkat kebajikan. Kita cuba memaksimalkan kebajikan kita, taraf hidup kita. Itu semua adalah ekonomi. Dan itulah yang kita pelajari. Jadi kalau kita faham, apa bentuk soalan dalam peperiksaan pun kita boleh jawab. Sebab itu saya dapati dahulu apabila saya mula belajar ekonomi, saya dapati bukan main mudah ekonomi itu, dan seronok saya belajar. Lepas tu saya masuk Universiti Melaya. Saya belajar ekonomi. Memang saya seronok. Sebab itu sekarang, semasa saya di Universiti Kebangsaan, saya telah pun menghasilkan 11 buah buku ekonomi. Kenapa saya boleh buat? Kerana saya lihat ekonomi itu satu subjek yang mudah, menarik dan menyeronokkan. Jadi saya harap saudara-saudari boleh menggunakan saya punya siri bengkel atau kuliah belajar ekonomi bersama Dr. Hamzah ini sebagai satu panduan, sebagai tambahan daripada kelas kamu, untuk kamu memahami ekonomi dengan menarik, dengan mudah dan belajar secara santai. Jadi bagi mereka yang mengikuti program ini, saya harap bukalah saya punya siri kuliah saya dan subscribe. Tiap-tiap orang subscribe saya punya program supaya dia dapat terus mengikuti program ini dengan mudah dan menarik dan belajar secara santai. Bukan duduk di bilik baca hafalkan, tidak. Kita belajar secara santai. Di mana-mana kita boleh belajar dengan menggunakan satu handset saja. Kita boleh belajar ekonomi. Saya harap program ini dapat membantu guru-guru lebih mudah mereka mengajar, lebih mudah menyediakan material untuk pengajaran, dan kemudian bagi pelajar-pelajar akan mudah belajar dan belajar secara santai dan tidak tertekan. Pasal saya punya program ini, di antara satu kuliah itu di antara 10 minit hingga 15 minit saja. Jadi harapan saya, saudara-saudara ikutilah program ini, kerana saya dengan ikhlas cuba membantu saudara-saudari untuk memahami ekonomi. Kerana pada saya, sepatutnya semua orang yang hidup ini mesti tahu apa itu ekonomi. Jadi apa yang berlaku dalam dunia kita hari ini, dunia kita pada masa akan datang, kita dapat tahu apa kesannya kepada diri kita. Dan seterusnya pendapatan kita, dan seterusnya kepada tingkat kebajikan kita. Matlamat akhir ekonomi itu adalah tentang tingkat kebajikan. Kebajikan individu, kebajikan usahawan, kebajikan firma, pengusaha, kebajikan negara. Mudah-mudahan saudara dapat menerima dengan hati terbuka usaha saya untuk membantu saudara-saudara semua dalam memahami ekonomi dan seterusnya faham tentang kelakuan ekonomi bagi sebuah negara, dan sebelum kelakuan negara, kelakuan individu, kelakuan si Ahmad, kelakuan si Atan, kelakuan si Zahid, kelakuan si Hakim, dan semua elemen yang ada di dalam ekonomi itu. Sekian, terima kasih.